Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap semua penonton berada dalam keadaan sihat dan bahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini saya nak ceritakan dua kisah seram. Kisah pertama adalah serumah dengan makhluk halus dan kisah kedua adalah teman balik ke rumah. Untuk kisah pertama ni, saya akan gunakan nama samaran Zara. Kisah ni adalah tentang rumah tempat Zara dan juga keluarga dia tinggal. Zara sekeluarga memang dah lama lah tinggal dekat situ. Si Zara ni daripada dia lahir, sampailah dia menjadi remaja, sampailah dia berkahwin, sampailah dia mempunyai seorang anak. Dia tinggal dekat situ. Masa zaman kanak-kanak, masa Zara kecil, Zara tak pernah alami apa-apa perkara mistik lah di rumah tu. Perkara seram pertama yang dialami oleh Zara berlaku semasa Zara berumur 15 tahun. Pada satu hari ni, masa tu Zara berada dalam bilik dia. Masa tu dah petang, lewat petang, dah nak maghrib pada masa tu. Zara sedang berbaring dalam bilik dia, membaca buku novel. Dia berbaring dalam keadaan dalam posisi mengiring pada masa tu, menghadap dinding bilik. Sedang Zara ni leka baca buku, terdengarlah laungan azan. Jadi Zara bila dah dengar bunyi orang azan maghrib tu, dia pun tutuplah buku. Dia tutup buku dan dia nak pergi mandilah. Masa Zara berpusing nak bangun daripada posisi baring tadi tu, nak turun daripada katil, Zara terperasan dekat hujung katil ada satu lembaga yang berwarna hitam. Dan saiz dia sangat-sangat besar, berdiri dekat hujung katil. Bila Zara nampak lembaga tu, dia terperanjat lah. Terkeluarlah daripada mulut dia, Astaghfirullahalazim. Zara istighfar dengan kuat pada masa tu. Serta-merta lembaga tu hilang daripada pandangan. Zara pun cepat-cepat keluar daripada bilik. Dan dia bagi tahu mak dia dan ayah dia. Mak ayah Zara pun pergilah dekat bilik Zara, pergi tengok. Memang dah tak ada apa-apalah. Disebabkan Zara ni takut pada masa tu, dia pun tidur dekat bilik adik dia. Di rumah tu cuma ada 4 orang. Zara, adik perempuan dia dan juga mak ayah Zara. Beberapa bulan lepas tu, Zara alami sekali lagi perkara yang pelik di rumah tu. Pada satu malam, masa tu lebih kurang pukul 2 pagi, Zara terbangun sebab dia terdengar ayah dia mengaji. Ayah Zara ni kadang-kadang memang akan bangun malam. Bangun malam solat sunat tahajud. Dan kadang-kadang lepas solat sunat tahajud tu, ayah Zara ni akan mengaji. Jadi tak pelik lah kalau dengar ayah Zara ni mengaji waktu awal pagi macam tu. Tapi yang peliknya, Zara terdengar lagi satu suara. Tapi suara tu, suara perempuan tua. Seolah-olah macam suara nenek-nenek macam tu lah. Yang peliknya, suara tu datang daripada arah atas. Seolah-olah macam ada orang mengaji dalam siling rumah tu. Mula-mula Zara fikir mungkin suara mak dia. Mak dia mengaji. Mak dia sakit tekak ke apa, bunyi macam perempuan tua. Tapi Zara dia rasa tak puas hati. Dia nak pergi tengok juga. Zara pun keluarlah daripada bilik dia. Pergilah ke bilik sebelah. Bilik sebelah tu bilik mak ayah dia lah. Dia buka pintu perlahan-lahan. Nampaklah ayah dia sedang mengaji. Tapi cuma ayah dia seorang je mengaji. Mak dia pada masa tu sedang tidur. Zara pun tutup balik pintu bilik tu. Zara pergi pula dekat bilik adik dia. Mana tahu kalau adik dia yang mengaji. Bila Zara buka pintu bilik adik dia, Zara nampak adik dia sedang tidur. Jadi Zara pun tutuplah balik pintu bilik adik dia. Masa tu Zara ni dia rasa juga takut. Tapi dia tak layankan sangat lah. Dia fikir mungkin benda ni benda elok. Dia mengaji kan, dia ikut ayah dia mengaji, jadi mungkinlah benda elok. Jadi Zara ni dia tak endahkan sangat lah. Dia pun tidur je pada malam tu. Beberapa tahun lepas tu Zara pun berkahwin. Lepas berkahwin tu, Zara dan juga suami dia tinggal lagi di rumah mak ayah dia. Tak lama lepas Zara berkahwin, ayah Zara jatuh sakit. Sakit yang agak pelik lah. Ayah Zara selalu sakit kepala pada waktu malam. Sepanjang ayah Zara sakit, mak ayah Zara selalu tidur di ruang tamu. Dan mak Zara pada masa tu memang tak ada kerja lain lah kalau waktu malam. Memang akan picit kepala ayah Zara. Sebab ayah Zara yang suruh. Katanya kepala dia sakit sangat. Dan dia selalu minta Zara ataupun mak Zara yang picit kepala dia. Pada satu malam ni, masa tu dah pukul 2 pagi. Mak Zara kejutkan Zara daripada tidur. Zara dah boleh agak dah pada masa tu. Mesti nak suruh picitkan kepala ayah dia. Memang betul lah. Sebab mak Zara ni dah penat pada masa tu. Dah lama sangat mengurut kepala ayah dia. Jadi
Mak Zara minta tolong Zara untuk gantikan dia. Dia nak tidur. Zara pun keluar daripada bilik dan pergi ke ruang tamu. Zara pun mulalah picit kepala ayah dia. Tak lama lepas tu, Mak Zara pun tidur. Tak sampai beberapa minit lepas tu, Zara ternampak di tingkap di ruang tamu tu, daripada luar, ada satu lembaga berpakaian putih melintas dekat tingkap tu. Bila Zara nampak aja benda tu, Zara ni menjadi ketakutan. Tapi Zara nak masuk balik dalam bilik dia, nak tinggalkan ayah dia macam tu, dia tak sampai hati. Jadi terpaksalah Zara ni kuatkan semangat. Dia picit kepala ayah dia sambil dia berzikir. Lebih kurang 10 minit macam tu, ayah Zara pun bagi tahu Zara, terima kasihlah Zara, pergilah tidur. Lepas dah dengar ayah dia cakap macam tu, barulah Zara ni bangun dan pergi masuk balik dalam bilik dia. Beberapa hari lepas tu, ayah Zara pun meninggal dunia. Meninggal dengan cara yang agak mengejut lah. Zara sekeluarga sangat sedih pada masa tu. Dan dipendekkan cerita, beberapa bulan lepas tu, semua orang dah boleh macam move on lah. Zara dan juga adik dia dah boleh move on. Kecuali lah Mak Zara. Mak Zara memang masih lagi tak dapat terima kenyataan suami dia meninggal dunia. Mak Zara selalu termenung dan juga menangis seorang-seorang. Lepas kematian ayah tu, Mak Zara selalu tidur dengan adik. Tidur dengan adik Zara. Dipendekkan cerita, lebih kurang setahun lebih selepas kematian ayah Zara, Zara pun selamat melahirkan anak yang pertama. Zara pun berpantanglah di rumah tu. Lebih kurang seminggu lepas bersalin tu, Zara alami satu lagi perkara pelik dekat rumah tu. Pada satu malam ni, anak Zara yang baru lahir ni menangis tak berhenti-henti. Dah macam-macam cara Zara ni cuba. Cuba bagi susu, anak dia masih lagi menangis. Letak dalam buai, anak dia nangis lagi, tak berhenti lagi. Jadi Zara dah buntu pada masa tu. Nak minta tolong mak dia. Mak dia dalam keadaan macam tu, selalu termenung menangis macam tu. Nak tanya adik dia tak tahu apa-apa, adik dia muda lagi. Jadi pada masa tu, Zara ni cuma dapat harapkan bantuan daripada suami dia je. Dalam keadaan anak Zara ni tak berhenti menangis, Zara dapat dengar bunyi orang menangis, bunyi perempuan menangis. Pada masa tu Zara ni tak ada fikir lain lah. Mak dia lah yang menangis pada malam tu. Tapi yang peliknya, suara perempuan menangis tu seolah-olah macam berpindah-pindah tempat. Sekejap dengar daripada bilik sebelah, sekejap dengar macam daripada ruang tamu, sekejap dengar macam daripada luar rumah. Jadi Zara pada masa tu rasa tak puas hati. Dia nak tahu betul ke mak dia yang menangis. Jadi Zara ni, dia bagi anak dia tu dekat suami dia sekejap, suruh suami dia pegang. Dia pun pergi keluar daripada bilik, pergi tengok ke bilik sebelah. Bila Zara buka bilik sebelah, Zara nampak mak dia dan juga adik dia tengah lena tidur pada masa tu. Zara pergi tengok dekat-dekat. Memang betul lah, mak dia tak menangis pada masa tu. Mak dia tengah tidur pada masa tu. Dan pada masa yang sama, Zara masih lagi dapat dengar suara perempuan menangis tu. Zara pun pergi balik dekat bilik dia, bagi tahu dekat suami dia, ni bukan mak yang menangis ni, ada benda lain ni. Jadi suami Zara bila dengar macam tu, dia bagi balik anak tu dekat Zara ni, dan dia mula berdiri. Dia berdiri dalam bilik tu, dia baca ayat kursi. Lepas tu dia keluar daripada bilik, dia pergi kat ruang tamu, dia baca sekali lagi ayat kursi. Dia pergi dekat kawasan dalam rumah tu, seluruh kawasan rumah tu, dan dia buat benda yang sama, dia baca ayat kursi. Lepas tu barulah suami Zara ni masuk balik dalam bilik. Dan barulah anak Zara ni berhenti menangis. Dan suara perempuan menangis tu pun dah hilang, dah tak kedengaran lagi. Pada satu malam ni, Zara pada masa tu memang dah habis pantang lah. Dia minta tolong adik dia untuk jagakan anak dia yang umur 2 bulan tu. Sebab Zara dengan suami dia perlu balik ke rumah mentua Zara, rumah mak ayah suami Zara. Ada perkara urgent lah, ada perkara penting pada masa tu. Jadi adik Zara pun jagalah anak Zara ni pada malam tu. Pada hari yang sama, malam yang sama, adik Zara ni dia sakit perut. Sakit cirit-birit. Jadi selalulah pergi ke tandas. Pada malam kejadian tu, masa tu pukul 9 lebih, dekat-dekat pukul 10 malam. Pada malam tu, adik ni letaklah anak Zara tu dalam buai, letak kat ruang tamu. Mak Zara pada masa tu memang dah tidurlah dalam bilik. Tinggallah adik Zara dan juga anak Zara dekat ruang tamu tu. Tiba-tiba adik Zara ni sakit perut. Dia pun pergilah dekat bilik air. Bila dah selesai semua urusan dia dekat tandas, adik Zara ni nak pergilah semula dekat buai tu, dekat ruang tamu tu. Masa itulah adik Zara ni ternampak ada 2 orang nenek. Seorang berpakaian putih dan seorang lagi berpakaian hitam, sedang menjenguk ke arah buai tu, memandang ke arah anak Zara yang sedang tidur dalam buai tu. Adik Zara ni jangan cakap lah, pada masa tu memang terkejut, memang takut. Lepas tu adik Zara ni menjerit, "Ya Allah!" Dia menjerit macam tu.
Sekelip mata aja, kedua-dua orang nenek tadi tu serta-merta hilang daripada pandangan. Bila Zara dan suami dia balik, adik Zara pun ceritalah apa yang terjadi. Pada masa tu Zara dan juga suami dia dah mula risau. Risau pasal keselamatan anak dia. Tapi pada masa tu, dia nak pindah masih lagi tak mampu. Duit simpanan masih lagi belum cukup. Dipendekkan cerita, lebih kurang 3 tahun selepas kejadian tu, mak Zara pula meninggal dunia. Jadi tinggallah Zara, adik dia, suami Zara dan juga anak dia di rumah tu. Makin lama suasana di rumah tu makin suram. Dah tak seronok macam dulu. Akhirnya Zara berpakat dengan adik dia, dengan suami dia sekali, untuk jual rumah tu. Bila dah berjaya jual rumah tu, Zara pun pindahlah ke rumah lain. Tapi selepas berpindah, Zara masih lagi ambil tahu pasal rumah tu. Dengar ceritanya, rumah tu dah dijadikan sebagai tadika. Zara sekeluarga pindah tak jauh daripada rumah lama dia tu. Pada masa tu, rumah lama dia tu dah dijadikan sebagai tadika. Zara selalu jugalah pergi ke tadika tu, bercakap dengan cikgu-cikgu dekat situ. Pernah sekali ni, ada salah seorang cikgu yang mengajar di tadika tu bercakap dengan Zara. Katanya, dia pernah ternampak ada kelibat 2 orang nenek tua dalam tadika tu. Seorang berpakaian putih dan seorang lagi berpakaian hitam. 2 orang nenek tua tu tak buat apa-apa pun. Dia sekadar melihat aja. Melihat gelagat budak-budak bermain dalam tadika tu. Kisah kedua ni berlaku pada bulan 11 tahun lepas, tahun 2022. Untuk nak memudahkan cerita, saya akan gunakan nama samaran Eton. Pada masa tu, Eton bekerja sebagai seorang jurujual di sebuah kedai pakaian. Eton bekerja berdua bersama dengan kawan dia. Kawan dia tu duduk di rumah sewa sama dengan dia. Jadi Eton selalu pergi kerja dan balik kerja sama-sama dengan kawan dia tu. Jarak antara rumah sewa Eton dan juga kedai pakaian tu tak adalah jauh sangat. Kadang-kadang Eton dan juga kawan dia ni jalan kaki je pergi dan balik daripada tempat kerja tu. Kadang-kadang dia orang naik bas kalau malas nak berjalan kaki. Kedai pakaian tempat Eton bekerja ni adalah kedai baru dan terletak di kawasan yang agak sunyi, tak ramai orang. Kejadian seram ni berlaku selepas Eton bekerja selama sebulan di kedai pakaian tu. Di kedai pakaian tu memang kurang customer, memang tak ramailah pelanggan. Pada satu malam ni, kawan Eton pada masa tu dia sedang berada di bilik store pakaian. Tinggallah Eton seorang-seorang dekat depan. Tiba-tiba datanglah seorang customer ni. Customer ni kategori makcik-makcik lah, sekitar umur 40-an macam tu. Bila Eton nampak ada pelanggan masuk, macam biasalah, dia pun pergilah sambut. Dia cakaplah, "Selamat datang, Kak nak cari baju apa, boleh saya tolong?" Tapi makcik tu, dia tak bagi apa-apa respon. Makcik tu sekadar berlega-lega je dekat dalam kedai tu. Tapi memang biasa pun macam tu. Selalunya customer ni bukan semua datang nak beli. Kadang-kadang dia nak survey dulu, lepas tu dia keluar balik. Jadi tak pelik lah macam tu. Cuma yang peliknya adalah penampilan makcik tu. Eton nampak makcik tu pakaian dia agak kotor. Dan kulit dia agak pucat pada masa tu. Tapi Eton tak adalah buat muka pelik ke apa. Dia layan macam biasa je lah, macam customer biasa lah. 2-3 malam berlaku perkara yang sama. Makcik yang sama datang ke dalam kedai, berlega-lega dalam kedai, kemudian keluar balik. Tapi yang peliknya, setiap kali makcik ni datang, mesti kawan dia tak ada. Tinggal Eton seorang-seorang kat depan. Barulah makcik tu datang. Seminggu lepas tu, berlaku satu benda yang pelik. Bos kedai pakaian tu datang, marah-marah dekat Eton dan juga kawan dia. Bos kedai pakaian tu kata, Eton dan juga kawan dia ni ada mencuri duit. Sebab hasil jualan pada minggu tu ada short sikit. Jadi pada masa tu, kawan Eton ni tuduh Eton. Tuduh Eton mencuri. Eton ni jenis yang baik. Dia tak suka bergaduh, dia tak suka berdebat lah dengan orang. Dia cuma menangis je lah pada masa tu. Tak pasal-pasal bos dia dan juga kawan dia sekali marah dekat dia. Jadi bermula pada malam tu, Eton dan juga kawan dia ni macam tak bertegur siapa lah. Balik pun asing-asing. Lebih kurang 2-3 hari lepas tu, Eton ni masih lagi berasa sedih. Bila dah habis waktu kerja tu, lebih kurang pukul 9 malam, Eton pun keluar daripada kedai. Kawan dia pun keluarlah sekali. Tapi kawan dia tak balik lagi pada masa tu. Kawan dia pergi ke kedai depan. Kawan dia minum air dulu dekat situ. Tinggallah Eton seorang-seorang dekat depan kedai tu. Eton duduk dekat depan kedai tu sebab nak tunggu bas lah pada malam tu. Pada masa tu Eton menangis. Sebab dia masih lagi sedih. Dituduh mencuri. Rasa sedih dia masih lagi belum hilang lah. Tiba-tiba datanglah seorang perempuan ni. Perempuan ni perempuan muda lah dan sangat cantik. Perempuan tu pun tegurlah Eton. "Kenapa menangis ni? Ada apa?" Eton pun ceritalah dekat perempuan tu. "Tak ada apalah, dekat tempat kerja ni lah, orang tuduh saya mencuri apa semua." Dia ceritalah.
Lepas tu perempuan tu pun tanya Eton, tinggal dekat mana? Eton pun bagi tahulah dekat mana rumah sewa dia. Perempuan tu pun cakap, saya pun tinggal dekat kawasan tu juga. Jomlah kita balik sama-sama, balik jalan kaki. Eton pun baliklah sama-sama dengan perempuan tu. Masa pun berlalu, lebih kurang seminggu keadaan macam tu. Dan lama kelamaan Eton dah tak rasa sedih dah. Dia rasa seronok sebab dapat kawan baru. Setiap malam selepas habis waktu kerja, mesti perempuan tu datang. Perempuan cantik tu datang dan diorang balik sama-sama, bersembang sama-sama sepanjang perjalanan nak balik tu. Sampailah satu hari, kawan Eton ni tiba-tiba tegur Eton. Eton, aku nak tanya sikit ni. Kau masih marahkan aku ke? Lepas tu Eton ni bagi tahulah, tak adalah, aku dah tak marah dah. Tapi hari tu bukan aku yang curi duit tu. Eton cakap macam tu je lah. Lepas tu kawan dia cakap, yelah mungkin ada silap kot. Bos kita tu salah kira agaknya. Lepas tu kawan Eton ni minta maaf. Minta maaf lah aku tuduh kau curi. Macam tu lah. Dia minta maaf lah. Dan Eton pun maafkanlah kawan dia ni. Lepas tu kawan dia tanya sesuatu dekat Eton. Eton, aku nak tanya kau ni. Kenapa malam-malam kau suka balik jalan kaki seorang-seorang? Aku tahulah kau ni marahkan aku, merajuk dengan aku. Tapi janganlah balik jalan kaki seorang-seorang malam-malam macam tu. Masa tu Eton bagi tahulah kawan dia. Mana ada aku balik seorang-seorang? Aku balik dengan kawan baru aku lah. Lepas tu kawan Eton ni tanyalah Eton, kawan baru mana pula? Lepas tu Eton bagi tahulah kawan dia ni, kau tunggu malam ni. Lepas habis waktu kerja kita, mesti dia akan datang. Dia akan datang dekat depan kedai ni. Dipendekkan cerita, sampailah waktu habis kerja pukul 9 malam. Tapi pada malam tu, dah puas Eton ni tunggu. Kawan yang baru dia tak sampai-sampai. Jadi tak dapatlah Eton ni nak tunjuk dekat kawan dia. Pada masa tu kawan Eton ni tanya Eton, mana kawan kau tu? Eton pun bagi tahulah, entah malam ni tak datang pula. Masa tu barulah kawan Eton ni bagi tahu Eton. Eton, sebenarnya aku ada benda nak bagi tahu kau. Sebenarnya lepas waktu habis kerja, aku tak terus balik. Aku pergi dekat kedai makan depan tu, aku minum air seorang-seorang. Aku selalu perasan bila kau keluar daripada kedai, engkau akan bercakap seorang-seorang. Lepas tu kau berjalan seorang-seorang. Sambil engkau berjalan tu, engkau selalu pandang ke tepi, dan seolah-olah bercakap dengan seseorang. Tapi aku tak nampak pun orang lain. Aku nampak engkau seorang je. Bila Eton dengar macam tu, Eton ni rasa kawan dia ni cakap satu benda yang mengarut. Kau ni mengarut lah. Mana ada aku jalan dengan member aku lah. Masa tu kawan Eton ni terfikir, macam ni, apa kata kita pergi tengok dekat CCTV kedai. Dekat luar kedai ni ada kamera CCTV kan. Jom kita tengok. Eton dan juga kawan dia ni masuk balik ke dalam kedai. Dan diorang pun pergilah tengok dekat monitor CCTV tu. Diorang buka dan diorang rewind balik. Malam lepas dan 2 malam lepas, 3 malam lepas. Bila Eton tengok rakaman CCTV tu, Eton sangat-sangat terkejut. Sebab dalam rakaman tu, bila Eton ni keluar daripada kedai, Eton bercakap seorang-seorang. Bercakap seolah-olah menyapa seseorang, kemudian pergi berlalu meninggalkan kedai. Bila Eton dah tengok dengan mata kepala sendiri, barulah Eton ni percaya apa yang kawan dia cakap. Dan pada masa tu serta-merta bulu roma Eton ni meremang. Dia tertanya-tanya, siapa perempuan yang selalu teman dia balik ke rumah tu sepanjang minggu tu. Pada malam tu Eton dengan kawan dia balik menaiki bas. Bila dah sampai dekat rumah, kawan Eton ni bercakaplah dengan Eton, berbincang lah. Sepanjang kau berjalan dengan perempuan tu, pernah tak perempuan tu ada sakit-sakitkan kau ke, ataupun sentuh kau ke, bagi kau makan ataupun minum ke? Lepas tu Eton bagi tahulah kawan dia, tak ada apa-apa pun, dia tak pernah sentuh, tak pernah sakitkan aku dan tak pernah bagi makan dan minum dekat aku. Lepas tu kawan Eton ni bagi tahu lagi, baik engkau bagi tahu terus malam ni dekat mak ayah kau apa yang dah berlaku. Jadi Eton pun telefonlah mak ayah dia dan bagi tahulah apa yang dah berlaku. Bila mak ayah Eton tahu pasal perkara tu, mak ayah Eton ni rasa risaulah. Dan diorang merancang esok harinya nak bawa seorang ustaz pergi ke rumah sewa Eton. Keesokan harinya, mak ayah Eton datanglah bersama-sama dengan seorang ustaz. Jadi diorang semua pun ceritalah dekat ustaz ni apa yang dah jadi. Lepas tu ustaz pun mulalah mengubat Eton. Bila dah habis proses mengubat Eton tu, Eton pun tanya ustaz, "Ustaz, apa benda yang teman saya balik daripada tempat kerja sampai ke rumah tu?" Ustaz tu pun bagi tahu Eton, benda tu dia tak berniat jahat dekat kamu. Dia suka dekat kamu dan cuma nak berkawan saja. Benda tu sebenarnya memang duduk dekat kedai tu. Dia memang cukup suka orang baik macam kamu ni. Ustaz nasihatkan, kamu carilah kerja di tempat lain, tempat yang lebih ramai orang. Jangan bekerja dekat tempat sunyi macam tu. Tak lama lepas tu, Eton dan juga kawan dia berhenti kerja daripada kedai pakaian tu, dan bekerja di tempat lain. Tempat kerja baru Eton ni lebih ramai orang dan lebih meriah. Lepas kejadian tu, Eton jadi macam takut nak balik kerja seorang-seorang pada waktu malam. Dan Eton jadi lebih berhati-hati
bila nak berkenalan dengan seseorang, tak kiralah dengan lelaki ke ataupun perempuan, terutama pada waktu malam. Setakat tu sajalah video saya pada kali ini. Saya harap semua penonton terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.